Alhamdulillah, alhamdulillahil qail afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan dalam kehidupan seharian boleh kita umpamakan seperti sebiji benih yang diletakkan di atas tanah yang subur, dan benih itu disirami, dan sedikit demi sedikit dia akan mula tumbuh dengan tunas dan yang kecil. Ada akar dia, kemudian ada daunnya. Lama kelamaan pohon tadi akan tumbuh subur dan dia akan membesar, dan dia akan mengeluarkan bunga dan mengeluarkan buah, dan akarnya itu akan menjadi kukuh di bumi, dan tunjangnya itu akan naik ke langit. Demikian itulah muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan saban hari oleh setiap manusia. Dosa itu bermula daripada dia dalam keadaan yang kecil. Lama kelamaan dia akan mula subur di dalam hati manusia. Dia akan tumbuh di dalam manusia. Dia akan berakar dan mencengkam hati manusia. Dan apa akan berlaku? Implikasi-implikasi negatif yang akan berlaku andai sekiranya dosa seseorang itu telah menyelubungi segenap hati dia. Yang pertama, andai sekiranya seseorang itu telah diselubungi oleh dosa di dalam hati dia, maka dia akan rasa berat atau malas untuk melakukan ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan, dia akan rasa terlalu malas dan hilang kemanisan ketika beribadah. Sama ada untuk baca Al-Quran, sama ada untuk melakukan infak, sedekah dan sebagainya. Apa sahaja nama baik, dia akan rasa berat nak buat. Andai sekiranya dia boleh atau berjaya buat, dia akan lakukan dalam keadaan yang sangat malas, dan dia menunjukkan raut wajahnya yang sangat tidak suka kepada ibadah itu. Demikian itulah apa yang berlaku kepada orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Apabila orang munafik berdiri untuk melakukan ibadah sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan yang sangat malas untuk beribadah. Dan yang kedua, mereka berdiri dalam keadaan yang sangat sedikit ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh, mereka tak mau melaksanakan ibadah itu, hanya takut kata-kata orang yang akan mencerca mereka dalam keadaan kata-kata munafik. Mereka terpaksa lakukan dia. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesan kedua, apabila seseorang melakukan dosa secara berterusan, maka setiap kali melakukan dosa akan diletakkan satu titik hitam di dalam hati dia.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqalat qalbahu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu, fa huwa ranul ladzi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mana-mana hamba apabila dia melakukan kesilapan dan salah, maka akan diletakkan di hatinya satu titik yang hitam. Andai sekiranya dia meninggalkan dosa itu, andai sekiranya dia bertaubat dan istighfar disebabkan dosanya itu, maka hatinya akan kembali digilap dan kembali menjadi cerah dan kembali hilang titik hitam tadi. Tetapi apabila seseorang itu melakukan dosa demi dosa saban hari, masa dan waktu, maka titik hitam akan menyelubungi seluruh hati dia. Maka peringkat ini, kata Allah, kata Nabi SAW, memetik firman Allah Ta'ala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan hati mereka sebenarnya telah diliputi oleh karat dan dosa mereka disebabkan dosa yang telah mereka lakukan. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan saban hari oleh seseorang juga boleh menyebabkan hidupnya akan jauh daripada rahmat Allah dan ditimpa yang dalam kehidupannya itu kesempitan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha juzuk yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpaling daripada peringatan kami dan fa innalahu ma'isyatan dhanka, aku akan sediakan pada dia kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit. Ini implikasi yang akan diterima oleh seseorang apabila berterusan melakukan dosa. Dia akan jauh daripada Allah. Andai sekiranya dia mula berjauhan daripada Allah, maka kesempitan hidup akan mula dirasai dia. Dan yang lebih teruk lagi, apabila dia balik di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Wahai Allah, kenapakah aku dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia aku boleh lihat dengan sempurna?" Maka Allah Subhanahu wa taala menempelak puak-puak yang demikian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Demikian kamu di dunia membutakan mata kamu terhadap setiap peringatan yang disampaikan pada kamu. Demikian itulah kami butakan kedua mata kamu di dunia ini." Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ayat itu sebagai satu amaran yang besar pada kita supaya kita mula meninggalkan dosa sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Mana-mana di kalangan hamba aku yang melakukan kesilapan atau dosa kepada aku, atau menzalimi diri dia, kemudian dia minta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapati Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Muslimin rahmati oleh Allah, semua kita saban hari anggota kita melakukan dosa dan kesilapan kepada Allah. Bukan bermakna ini patut kita menjadi orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Rahmat Allah lebih besar daripada kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka ayuh muslimin rahmati oleh Allah, kesilapan dosa yang kita lakukan di zaman kita dahulu bukanlah menjadi penyebab utama kita menjadi penghalang pada rahmat Allah.
Mari sama-sama kita dengar hadis Nabi SAW, hadis kursi ini yang memberi semangat yang baru kepada kita yang pernah melakukan kesilapan dan dosa kepada Allah. Sabda Nabi SAW, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Ya bna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, selagi mana kamu mengharap kepada rahmat aku, selagi mana kamu berdoa kepada aku untuk aku ampunkan dosa-dosa kamu, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu walau bagaimana keadaan kamu, wala ubali, aku tak pernah kisah dengan dosa-dosa kamu. Lagi Allah Ta'ala menyebut, wahai anak Adam, andai sekiranya dosa kamu itu memenuhi seluruh langit, andai disusun dosa-dosa dia penuh seluruh langit, dan kamu datang pada aku dengan mengharapkan rahmat dan keampunan aku akan datang pada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku akan ampun sedia untuk ampunkan dosa-dosa aku, wala ubali, aku tak kisah banyak mana dosa yang kamu buat pada aku. Wahai anak Adam, andai sekiranya dosa yang pernah kamu lakukan itu, andai disusun dosa kamu itu memenuhi segenap ruang muka bumi ini, dan kamu datang pada aku dengan syarat tidak syirik kepada aku, dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang pada kamu, akan berikan pada kamu keampunan jauh lebih besar dan lebih banyak daripada dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Wala ubali, aku tidak kisah dengan dosa-dosa kamu. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak kisah maknanya apa? Maknanya selagi mana seorang hamba sentiasa mengharap pada Allah, sentiasa minta ampun pada Allah, tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau banyak mana dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sedia untuk ampunkan diri kita. Muslimin rahmati oleh Allah, jadikan hari ini sebagai titik perubahan di dalam kehidupan kita. Andai sekiranya pernah kita bergelumang dengan dosa, maksiat dan kesilapan, jadikan hari ini sebagai sayyidul ayyam untuk mengubah diri kita, untuk dekatkan diri kita kepada Allah, lupakan kesilapan dan dosa, dan istighfar taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala menanti mana-mana hamba untuk bertaubat kepadanya. Sabana hari Allah Subhanahu wa ta'ala beri keampunan kepada hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa ta'ala sedia memberi taubat dan keampunan pada mana-mana hamba dia, selagi mana nyawa dia belum sampai di kongkong dia. Selagi itulah pintu rahmat dan taubat Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa terbuka kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa lam yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المستمعين رحمكم الله. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi, maka mari sama-sama hari ini kita insafi kehidupan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa taubat padanya dan tersiasa kembali kepada Allah. Andai sekiranya dosa dan kesilapan yang pernah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita kejayaan, kebahagiaan dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga sedikit sebanyak peringatan daripada mimbar pada hari yang penuh barakah ini menjadi peringatan kepada saya selaku khatib yang berbicara, juga kepada semua yang hadir pada hari ini, dan menjadi inspirasi supaya kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah berfirman dalam suratul Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.